Okey, ini solar panel yang kita akan pasang hari ni. Kita ada 4 keping solar panel. Satu keping ni 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt. Dan keempat-empat keping solar panel saya akan pasang dekat atas bumbung. Kita ukur dulu untuk dapatkan gambaran keluasan yang kita perlukan dekat atas bumbung nanti untuk kita letakkan solar panel ni. So kita perlukan lebih kurang dalam 270 cm ataupun 2.7 meter. Sebenarnya tak perlu pun untuk kita letak panel macam ni kemudian ambil ukuran. Kita boleh ambil saja ukuran satu panel, kemudian kita darabkan dengan 4. Tapi dekat sini kita ada masalah panel pada pengeluar yang berbeza. Ini sama jenis dan yang ni pun sama jenis dua-dua ni. Jadi ukuran dia tak sama. Jadi lebih mudah saya letak macam ni kemudian saya ambil ukuran. Panel nanti kita akan mount pada railing. Ni contoh railing yang memang khas untuk solar panel. Dan panjang railing ni sebatang adalah 4.4 meter. Saya beli online jadi seller dah potong 1.5 meter, 1.5 meter dan yang hujung sekali 1.4 meter. Jadi untuk ni saya akan ambil satu yang 1.5 meter dan satu yang 1.4 meter. So total kita ada 2.9 meter. So cukuplah dengan saiz solar panel tadi. Jadi kita kena sambung dulu rail ni. Yang ni yang 1.5 meter dan yang ni 1.4 meter. Kita akan sambung jadikan satu. Untuk sambung dua rail ni kita akan gunakan rail connector ni. Kita lock dulu sebelah. Okey, dah siap buat sambungan. Okey, kita dah ada railing untuk solar panel ni. Panjang dia lebih sikit tak ada masalah. Kita boleh potong, kalau tak nak potong pun tak apa. So kita dah ada 2 batang. Okey, dekat atas bumbung, benda pertama yang kita kena buat, kita nak kena mount ataupun kita nak lekatkan dulu railing ni pada bumbung. Dan kebiasaannya untuk solar panel kita akan pasang melintang macam ni. Railing kita akan pasang macam ni. Tapi untuk situasi saya ni, saya tak boleh pasang melintang. Yang pertama sebab matahari naik sebelah sana dan pada waktu pagi kalau saya pasang melintang, panel yang hujung sekali akan terlindung. Dan kalau saya pasang atas sikit pun lagi banyak yang akan lindung sebab bumbung tu lagi tinggi. Tapi kalau saya bawa kat depan ni pula, tak banyak yang lindung. Tapi masalah dekat atas ni ada kabel dan bayang-bayang kabel ni daripada pagi sampai ke petang akan ada atas solar panel. Jadi saya kena elakkan dan saya tak boleh nak pasang secara melintang. Jadi untuk pemasangan ni saya akan pasang solar panel secara menegak daripada atas sana sampai ke bawah sini. Untuk kita mount railing ni pada bumbung, saya akan gunakan air bracket ni, yang mana kita akan skrukan dulu air bracket pada bumbung, kemudian baru kita akan pasangkan railing pada air bracket ni. Saya dah siap pasangkan air bracket. Saya pasangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk satu rail akan ada 3 air bracket. Kemudian bolehlah kita pasangkan railing ni. Buka dulu skru ni, masukkan kat dalam. Ini yang mencabar sikit. Yang ni tak perlu terlalu ketat dulu, biarkan macam ni je. Yang ni pun sama juga, kita masukkan dulu lock ni dekat dalam. Bila kita pusing makin ketat, dia akan lock antara railing dengan kita punya air bracket ni. So kita masukkan dulu. Bila kita dah pusing habis ni, dia akan lock lah. Ok, inilah gambaran apa yang kita dah pasang setakat ni. Tadi kita dah pasangkan air bracket, kemudian kita pasangkan railing, kedua-dua railing. Cuma belum ketatkan lagi. Cuma kita akan adjust supaya lebih, antara kedua-dua railing ni selari. Kemudian baru kita akan kunci dengan ketat. Bumbung yang belakang ni sebenarnya lebih besar, lebih luas. Tapi bumbung yang ni saya reserve untuk sistem yang lain nanti. Mungkin sistem yang lebih besar. Jadi saya tak gunakan dulu bumbung ni. Dan yang kita nak buat ni adalah untuk sistem aquaponik. Kita cuma perlukan dalam 400 watt saja solar panel. Dan saya gunakan solar panel yang sedia ada. Jadi saya pasang dekat bumbung depan ni dulu. Untuk sistem yang besar nanti, kalau jadi nanti saya akan pasangkan dekat bumbung ni. Sebab kita perlukan ruang yang lebih besar. Sekarang kita akan mulakan untuk mountkan solar panel pada railing ni.
Pada panel yang pertama ni saya akan pasangkan end clamp bahagian hujung ni. Ni adalah end clamp, ini adjustable. Tapi masalah sekarang ni, walaupun ni adjustable, tapi clamp ni untuk solar panel yang lebih besar. Biasanya untuk panel 300 watt ke atas, ini size dia punya end clamp. Jadi sekarang saya akan modify sikit sebab untuk panel 100 watt ni, dia punya frame ni lebih nipis. Jadi kita kena modify sikit, kita kena lapis aluminium juga kat sini. Kita pasangkan dulu end clamp ni. Kemudian dekat bawah saya lapis dengan aluminium. Ni aluminium yang saya potong daripada mid clamp. Kejap lagi saya akan tunjukkan yang mana satu mid clamp. Jadi kita ketatkan dulu. Untuk pemasangan ni kita akan gunakan dua jenis clamp. Yang pertama adalah end clamp. Ni end clamp. Dan lagi satu adalah mid clamp. Ni adalah kabel daripada solar panel yang pertama. Untuk bahagian yang negatif ni saya akan sambungkan kepada jumper kabel ni. Kita akan tarik sampai ke hujung sana, dia akan jadi main negatif. Dan untuk solar panel yang kedua nanti kita akan sambungkan pada positif. Okey, sambungan yang kita nak buat ni adalah sambungan solar panel secara siri. Dan ni adalah main negatif. Kabel yang kita sambung tadi kita ikatkan kepada railing supaya tak duduk di atas bumbung. Kalau boleh kabel yang kita tak nak duduk atas bumbung, takut nanti bila panas kabel mungkin boleh cair, mungkin boleh rosak. Walaupun kabel ni memang outdoor rated, tapi kita kena extra careful lah. Kemudian untuk panel yang kedua, ini adalah sambungan secara siri. Jadi positif daripada panel yang pertama kita akan sambungkan dengan negatif daripada panel yang kedua. Ini pun kita ikat. Untuk di antara solar panel pertama dengan solar panel yang kedua ni, kita gunakan mid clamp ataupun middle clamp. Tapi masalah dia sama juga, mid clamp yang saya ada ni untuk panel yang lebih besar. Jadi kalau kita kunci dengan ketat pun dia masih lagi longgar. Jadi yang ni apa yang saya nak buat, saya akan tebuk lubang dekat bawah, dekat railing, supaya skru ni boleh sampai ke bawah. Sebab sekarang ni tak boleh ketat sebab skru ni dah mencecah dekat kita punya railing di bawah. Jadi saya akan tebuk lubang dekat railing supaya skru ni boleh sampai ke bawah. Okey, untuk pemasangan semua dah siap. Kita dah pasang 4 keping solar panel 100 watt. So total dekat atas ni sekarang kita ada 400 watt solar panel. Sambungan semuanya secara siri. Kat sini tadi kita dah pasangkan end clamp, mid clamp, mid clamp, mid clamp dan last sekali kita pasangkan juga dengan end clamp. Ini adalah jumper kabel yang kita sambungkan pada negatif panel yang pertama tadi, panel yang paling hujung sekali, panel pertama. Ini adalah kabel negatif. Jadi untuk positif kabel yang terakhir ni kita akan buat jumper juga, gunakan kabel yang sama macam ni. Kita akan buat konektor MC4 dan kita akan sambungkan. Ni kabel saya akan gunakan sebagai jumper kabel, jenis kabel yang sama. Jadi kita akan buat konektor. Butuh bang, yang butuh bang. Okey, konektor tadi dah siap. Jadi kita akan sambungkan kabel positif daripada solar panel yang terakhir ni pada konektor ni dan juga kabel. Dan sekarang kita dah ada kabel. Ini kabel untuk main positif, yang ni kabel untuk main negatif. Dan nampaknya dah hujan pun dah nak turun. Okey, kabel pun saya dah turunkan ke bawah macam ni. So kita tengok dekat bawah pula. Untuk atas ni semua je dah selesai. Panel kita dah mount pada rail. Dan clamp pun kita dah lock dengan ketat. So kita sambung dekat bawah. Dekat bawah kabel yang lagi satu tadi kita akan pasangkan konektor untuk positif, yang negatif dah ada dah. Kedua-dua kabel dah siap pasang konektor. Yang ni untuk negatif dan yang ni untuk positif. Okey, untuk pemasangan solar panel ni dah selesai. Kita dah pasang 4 keping solar panel, 1 keping 100 watt. So total ada 400 watt sambungan secara siri. Dan untuk projek ni sebenarnya ni adalah untuk sistem aquaponik, untuk pump oksigen dan juga water pump. So dalam next video untuk projek ni mungkinlah saya akan tunjukkan macam mana cara untuk buat bateri. Kita akan buat bateri lithium iron phosphate. Saya akan gunakan bateri 200 mAh. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Indonesia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.